Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Berjumpa lagi di dalam video saya. Hari ini saya akan menyentuh tentang satu lagi tajuk di tingkatan 1, iaitu bab 5 berkaitan dengan bumi. Okey, untuk tajuk bumi, ianya dipecah kepada 4 tajuk kecil. Yang pertama adalah berkaitan dengan sistem fizikal bumi. Sistem fizikal bumi. Okey, yang kedua berkaitan tentang struktur bumi. Yang ketiga berkaitan dengan benua, lautan, laut utama dan selat. Dan tajuk yang terakhir adalah kesan pergerakan kerak bumi. Okey, pada video kali ini saya akan pergi kepada tajuk kecil kita yang pertama, iaitu tentang sistem fizikal bumi. Bumi adalah sebuah planet. Boleh tengok buku teks kamu. Bumi adalah sebuah planet yang berbentuk spera. Okey, keluasan bumi lebih kurang 510 juta kilometer persegi yang diliputi oleh 71% air dan 29% daratan. Okey, ni iaitu terdiri daripada 71% adalah kawasan berair. Berair ni bermaksud di sini kawasan lautan, selat, laut utama, sungai, tasik. Okey, dan manakala 29% terdiri daripada daratan. Inilah yang kamu boleh tengok sekarang, yang berwarna hijau, berwarna coklat, dan juga kalau di kutub utara berwarna putih, diliputi oleh salji. Okey, begitu juga di bahagian selatan bumi. Okey, bumi ini adalah berbentuk spera. Tapi saya tak sentuhlah berkaitan dengan bumi. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan kamu berkaitan dengan berkaitan dengan tajuk kita, iaitu tentang sistem fizikal bumi. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem? Okey, maksud sistem adalah satu set himpunan objek-objek ataupun engkubah-engkubah. Okey, yang mana sistem ini saling berkaitan dan berupaya bertindak bersama-sama sebagai satu organisasi yang kompleks. Okey, kita tengok sistem fizikal bumi. Sistem fizikal bumi dibentuk. Okey, sistem fizikal bumi dibentuk oleh komponen. Kita ada di sini ada 4 komponen yang membentuk sistem fizikal bumi. Kalau soalan tanya nyatakan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem fizikal bumi terdiri daripada 4, iaitu yang pertama atmosfera, yang kedua litosfera, yang ketiga hidrosfera, dan yang keempat biosfera. Okey, kita pergi kepada komponen kita yang pertama, iaitu atmosfera. Atmosfera adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Lapisan ini mengandungi pelbagai jenis gas. Perlu diingat kalau soalan tanya, kandungan yang terdapat dalam atmosfera terdiri daripada yang pertama gas, debu, habuk, asap serta uap air. Saya ulang, bila soalan tanya, kandungan yang terdapat di dalam atmosfera adalah terdiri daripada gas, debu, habuk, asap, dan juga uap air.
Ini dia 4 komponen tadi. Yang pertama atmosfera yang kamu boleh tengok lah, yang berwarna putih, berwarna biru muda. Ini adalah dipanggil atmosfera. Yang kedua hidrosfera adalah kawasan yang berair. Air tu, hydro tu adalah air, sfera tu adalah kawasannya. Okey, yang ketiga, komponen yang ketiga membentuk sistem fizikal bumi, kita ada biosfera, iaitu terdiri daripada flora, fauna dan juga manusia lah sebenarnya. Dan yang keempat kita ada kita panggil dia sebagai litosfera, iaitu yang melibatkan kawasan pegunungan, bukit, tanah, tanih, batu-batuan, ni semua dipanggil litosfera. Okey, kita pergi kepada komponen yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera. Okey, mengikut Wikipedia lah. Okey, atmosfera bumi adalah satu lapisan gas yang melitupi bumi. Bermaksud di sini satu lapisan gas yang menutupi bumi. Kenapa gas ini boleh membalut ataupun mengelilingi bumi, melitupi bumi, adalah disebabkan graviti bumi menarik gas-gas ini untuk sentiasa berada di sekitar sistem bumi. Okey. Atmosfera mengandungi hidupan di bumi dengan meresap tak apa, tinggalkan yang ni. Atmosfera, saya ulang balik, atmosfera adalah satu lapisan gas yang melitupi bumi. Tadi saya telah tunjukkan atmosfera terdiri daripada gas, debu, abu asap serta wap air. Okey, kita nak lihat tentang atmosfera. Atmosfera mempunyai 5 lapisan lah, ataupun 5 struktur yang membentuk atmosfera bumi, iaitu atmosfera bumi terdiri daripada, yang pertama kita panggil troposfera. Okey, yang kedua stratosfera, ketiga mesosfera, keempat termosfera dan kelima exosfera. So, 5 struktur ini membentuk satu lapisan yang kita panggil, iaitu lapisan atmosfera. Okey, di mana terdiri daripada gas, sabuk, debu, asap yang membaluti bumi. Sebagaimana saya cakap tadi, membaluti bumi. Kenapa? Adalah disebabkan graviti bumi yang memastikan gas-gas ini sentiasa berkumpul di permukaan kerak bumi. Okey. Kalau kamu boleh tengok di sinilah, ini yang lapisan yang paling hampir dengan kita, yang kita sentiasa berada di dalamnya, adalah troposfera. Nampak pesawat. Kedua kita ada stratosfera, mesosfera, termosfera, dan juga yang terakhir kita ada exosfera. Satu lagi pembetulan lah tentang ilmu. Ramai orang menganggap yang satelit sebenarnya berada di angkasa lepas, di luar daripada atmosfera. Tidak, sebenarnya satelit hanya boleh berada pada lapisan yang paling atas sekali, iaitu exosfera. Satelit tidak berada di luar daripada atmosfera. Okey, ini dia lapisan pertama yang kita berada, iaitu ciri-cirinya. Yang pertama adalah ketinggian lapisan ini ataupun ketebalan lapisan ini adalah 0 hingga 30 km. 0 ni daripada aras laut hingga 13 km dari permukaan bumi.
Okey, lapisan ini mengandungi 80% gas atmosfera. Okey, perubahan cuaca semuanya berlaku pada lapisan yang pertama ini, iaitu troposfera. Okey, dan lapisan ini juga paling penting, wap air adalah satu gas yang paling penting untuk memastikan kehidupan inilah, kehidupan. Okey, lapisan yang kedua iaitu kita ada lapisan stratosfera, ketinggian dia 13 hingga 50 km daripada permukaan bumi. Antara peranan lapisan ini mengandungi udara tetapi amat nipis. Gunung Everest adalah gunung tertinggi dunia yang mencapai pada lapisan stratosfera. Seterusnya lapisan yang ketiga dipanggil mesosfera, ketinggian 50 hingga 80 km daripada permukaan bumi. Lapisan yang lapisan yang ketiga dipanggil termosfera, iaitu ketinggian 80 hingga 480 km daripada permukaan bumi, dan yang paling tinggi sekali adalah lapisan terakhir, iaitu exosfera, ketinggian dia 480 daripada permukaan bumi. Okey, kita pergi kepada komponen kedua yang membentuk sistem fizikal bumi, iaitu hidrosfera. Hidrosfera, pada buku teks anda, hidrosfera meliputi semua bahagian air yang wujud di bumi. Semua bahagian air, termasuk air laut, air tasik, air sungai, air bawah tanah ataupun dipanggil aquifer, air paya dan juga ais. Ini semua dipanggil hidrosfera. Komponen yang kedua membentuk sistem fizikal bumi adalah hidrosfera. Ini sedikitlah gambaran. Ni yang pertama yang saya kata air sungai, ni air terjun tapi airnya air tawar lah. Lepas tu kita ada lagi kawasan bersalji. Ni pun tergolong dalam sistem dalam komponen yang kedua, iaitu hidrosfera. Di sini satu ciri yang penting tentang hidrosfera adalah proses yang berlaku dalam hidrosfera. Itu proses yang kita panggil dia proses kitaran air. Kamu boleh tengok, iaitu yang pertama, proses yang berlaku adalah proses sejatan, di mana dengan kehadiran cahaya matahari memanaskan permukaan air, naik ke atmosfera, lalu membentuk awan. Awan ni pada peringkat awalnya warnanya putih, tapi bila mengalami tahap tahap tepu, iaitu wap air memenuhi ruang-ruangan udara, menyebabkan turunnya hujan. Maka air hujan tadi akan mengalir jatuh masuk ke dalam sungai dan akan ke laut lah sebenarnya. Ini adalah tasik, ini laut. Ini laut. Ini pemandangan daripada atmosfera, iaitu di atmosfera terdapatnya komponen kita yang kedua, iaitu wap air lah. Di sini wap air. Ni kawasan bersalji. Ni kawasan salji. Sama ada iklim 4 musim ataupun iklim sejuk dunia, berlaku di kutub utara atau kutub selatan, tapi kebanyakannya di kutub utara lah untuk macam ni.
Okey, mengikut Wikipedia, biosfera merujuk kepada zon kehidupan di bumi, sama ada dia boleh berada di litosfera, iaitu di kerak bumi, ataupun berada di hidrosfera, iaitu kawasan berair, ataupun berada di atmosfera. Okey, kalau refer kepada buku teks, biosfera adalah kawasan yang didiami oleh benda hidup, iaitu manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. So, kita akan dapat melihatlah yang manusia berada di kerak bumi ataupun dipanggil litosfera. Haiwan pun sama, berada di litosfera, boleh berada juga di atmosfera, ataupun boleh berada di kawasan hidrosfera. Manakala tumbuhan kita boleh boleh melihat, iaitu tumbuhan ni hidup juga di dua tempat juga, iaitu di litosfera dan boleh berada di hidrosfera. Okey. Okey, itu maksud untuk biosfera. Okey, mari kita tengok. Okey, ni yang dikatakan biosfera boleh berada di dalam air. Ni contoh hidupan akuatik ataupun kita panggil dia marine. Terdiri daripada haiwan dan juga batu-batu karang lah. Batu karang ni adalah spesies daripada tumbuhan. Okey. Ini di dalam laut. Okey, ini antara spesies haiwan yang terdapat di dalam laut. Okey, right. Okey, ini sedikit gambaran tentang biosfera yang berada di hutan khatulistiwa kita. Kamu boleh tengoklah kawasan tumbuh-tumbuhan berhampiran dengan kawasan air. Okey. Ini antara contoh spesies flora yang kita ada, iaitu flora pun salah satu daripada komponen biosfera. Selain itu kita ada haiwan, kita ada haiwan pelbagai jenis, kecil, besar, yang pernah kamu tengok ada, yang tak pernah kamu tengok pun ada. Okay, right. So, ular, katak. Okay, saya kedepankan video ni. Dalam gua ada tak? Dalam gua pun ada kehidupan, iaitu haiwan-haiwan yang berada dalam gua. So, gua ni kita boleh boleh panggil dia sebagai litosfera lah, sebab dia kawasan batuan berongga. Kalau kamu tengok lagi. Okey, burung berada di atmosfera. Ini burung yang berada di atmosfera. So, dia pun adalah komponen daripada biosfera juga. Okey, ini pula daripada National Geographic lah. Kawasan gurun. Kawasan ni ada tak unsur-unsur biosfera? Okey, yang nampaknya ada rumah. Yes, nampak ada. Ini adalah daripada biosfera. Okey, yang berada di sekitar kawasan padang pasir, ular, kalajengking dan pelbagai jenis haiwan lain lah. So, itu adalah berkaitan dengan biosfera. Saya rasa mudah untuk dipahami. Okey, dan seterusnya adalah perkara terakhir lah yang mungkin saya nak sentuh pada video episod hari ini, iaitu berkaitan dengan komponen yang keempat membentuk sistem fizikal bumi, iaitu dipanggil litosfera, atau untuk lebih mudah dipahami, dia juga dipanggil kerak bumi, ataupun lapisan paling atas dalam struktur bumi.
Okey, mengikut buku teks, litosfera adalah lapisan luar bumi yang mengangkumi kerak bumi dan bahagian atas mantel. Okey, bahagian tersebut mengandungi pelbagai jenis batuan dan mineral. Okey, saya sentuh tentang litosfera, iaitu saya nak tunjukkan kepada anda yang apakah yang dimaksudkan dengan kerak bumi ataupun litosfera. Tidak secara detail kerana saya akan pergi tajuk kedua nanti, barulah saya akan terangkan yang lebih detail berkaitan dengan kerak bumi. Okey, kerak bumi dipanggil kulit bumi. Ini bahasa Indonesia lah, ataupun permukaan bumi. Ketebalan dia ada sekitar 70 km, terdiri daripada batu-batuan biasa, okey, batu-batuan dan juga mineral lah. Dalam batu tu ada mineral. Okey, right. Ini. Kejap okey. Yes. Ini adalah gambaran kulit, dipanggil kulit, ataupun kita untuk bahasa Melayu kita panggil dia permukaan bumi lah. Yang kamu boleh nampak warna biru adalah kawasan air laut. Ini hidrosfera. Di bawah air laut ini masih lagi terdapat kerak bumi. Begitu kawasan hijau, kawasan ala-ala jingga, putih ni semua ni dipanggil di bawah tu berada di bawah di atas lapisan kerak bumi. Okey, lapisan kerak bumi terdiri daripada mineral dan juga batu-batuan. Batuan di sini ada 3 lah batuan yang membentuk kerak bumi. Yang pertama dipanggil igneous, kedua endapan dan juga yang ketiga metamorfosis. Saya tak nak pergi lebih lanjut, takut nanti terlalu lama. Okey, manakala bahagian atas mantel, kat mana yang dimaksudkan dengan bahagian atas mantel ni terletaknya litosfera. Okey, right. Saya fokuskan sikit untuk kamu mudah faham. Okey, apa yang kamu lihat ini adalah tentang struktur bumi. Okey, iaitu nanti kita akan bincang pada tajuk yang 5.2 nanti, yang saya nak beritahu di manakah lapisan atas kerak bumi. Okey, daripada yang saya tunjuk ni sampai ke bawah ni, ini adalah struktur kedua bumi, iaitu dipanggil mantel. Okey, bahagian kerak bumi yang sini yang saya kata terdiri pada batu-batuan dan mineral lah. Yang batuan terdiri daripada 3 jenis, endapan, metamorfosis, okey, terdiri daripada endapan, igneous dan juga metamorfosis. Itu adalah kerak bumi yang dikatakan bahagian atas mantel. Okey, sekejap saya dah kehilangan dia ni kan. Oh yes. Okey, so untuk lapisan atas mantel ni, ruangan dia ni dipanggil bukan solid mantel lah. Ni area sini satu, yang ni bawah ni dipanggil bahagian atas mantel. So ini pun terdiri, ini pun dipanggil litosfera yang membentuk komponen untuk sistem fizikal bumi. Okey, okey, so untuk imbas kembali sistem bumi, sistem fizikal bumi, ada setengah buku letakkan tajuknya sistem bumi, terdiri daripada 4 komponen, iaitu atmosfera, hidrosfera,
litosfera dan juga biosfera. Okey, untuk video saya pada kali ini saya tinggalkan anda dengan soalan esei bahagian C, esei iaitu bincangkan kepentingan atmosfera, hidrosfera dan litosfera dalam mengekalkan kehidupan di bumi. Anda perlu ingat kehidupan ni merujuk kepada komponen kita yang keempat iaitu biosfera. So saya harap dengan penerangan saya anda boleh mendapatkan jawapan bagi soalan saya pada kali ini. Okey, salam jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, subscribe channel saya Cikgu Awi untuk memastikan anda terus mendapatkan video saya yang berikutnya berkaitan dengan ilmu geografi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.